Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati guru besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Agas. Sekolah Kebangsaan Tanjung Agas itulah Puan Fuziah binti Muhammad Noor. Seluruhnya yang saya hormati juga Encik Muhammad Isa bin Johar JPKKP Kampung Tanjung Agas. Kemudian tak lupa juga sebelahkan Puan Masliza binti Muhammad Setiausaha MPKK Kampung Tanjung Agas. Seluruhnya guru-guru penerangkanan, barisan guru-guru, para asatizah, kemudian pihak Rusia, kemudian semua pelajar-pelajar lah, adik-adik yang Ustaz kasih sekalian. Apa khabar semua, sihat eh? Dah bersedia ke nak dengar ceramah Ustaz ni? Kemungkinan ceramah Ustaz sampai pukul 12. Boleh tunggu? Boleh ke? Tunggulah Ustaz nak balik lah. Ustaz sejam je. Boleh eh? Baik, sebelum tu Ustaz perkenalkan diri saya, si Ustaz Muhammad bin Kasim daripada Pusat Dakwah Parui. Kan? Sekarang ni tinggal di Cembung. Apa nama tempat dia? Cembung eh? Cembung di Rombang. Telah pun berkahwin, mempunyai 7 orang cahaya mata eh? Baik. Kelulusan ijazah sarjana muda pengurusan dalam bahasa Arab dan juga tamadun Islam daripada UKM, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan berkongsi berkenaan dengan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan Nabi kita siapa? Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan nama Ustaz. Sama dengan Ustaz, tapi tak sama segi perwatakan. Nabi insan yang terpilih, yang terbaik. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku disempurnakan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. So, siapa akhlak yang terpuji? Yang paling baik siapa? Yang paling baik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kan? Baik, di manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Di kota Mekah. Pada bila? Okey, 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Okey. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, dia kata wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul apa immata au qutilan qalabkum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai pada yadullah syai'a wa sayazillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Tiadalah Nabi Muhammad itu melainkan ianya seorang rasul, dan telah terdahulu daripadanya beberapa orang rasul. Maka adakah kalau seandainya Nabi Muhammad itu wafat ataupun dianya terbunuh, maka kamu berpaling daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita jangan berpaling daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yanqalib ala aqibai fala yadullah syai'a. Barang siapa yang berpaling daripada ajaran Rasulullah SAW, maka sudah tentu dia tidak dapat memberikan mudarat walaupun sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayazillahu syakirin, dan selagi akan dibalas pahala kepada orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Boleh tak kamu semua menumpukan ceramah ustaz? Boleh tak? Boleh Kalau tak tumpukan, ustaz tak nak ceramah lah. Boleh? Jangan pusing sana, jangan pusing sini. Tengok ustaz. Ustaz datang sekejap ni, sejam je. Lepas tu kamu tak jumpa dah ustaz dah. Lepas tu tak jumpa kan? Betul tak? Kecuali kalau terjumpa lah. Macam kenal lah ustaz ni. Kat mana jumpa ya ustaz ni? Jadi kamu kena mengambil perhatian lah. Ustaz datang daripada jauh ni, bukan dekat. Bukan ustaz datang daripada Tanjung Agas. Ustaz datang daripada mana? Ya, daripada Rembau. Jauh jugalah. Tak ada jauh sangat. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW, iaitulah Nabi dan Rasul yang terakhir. Jumlah Nabi ada berapa orang? Jumlah Nabi 224,000. Jumlah Nabi 224,000 orang jumlah Nabi. Jumlah Rasul 313. Jumlah Rasul berapa? 313. Yang terdapat dalam Quran ada berapa? 25. Baru 25. Copek bona lah 25 kamu ni. Jadi jumlah Nabi ada 224,000 disebut dalam kitab. Banyak tak? Banyak. Kenapa perlu banyak? Kalau seorang dua je dilantik Nabi kan cukup. Kenapa 224,000? Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kehendak Allah. Terpulanglah, terserah kepada Allah berapa banyak dia nak lantik. Ada masanya dalam satu zaman ada 2 Nabi. Dalam satu zaman kadang-kadang ada 3 Nabi dalam satu masa. Contohlah Nabi Ibrahim AS. Pada zaman Nabi Ibrahim adanya Nabi Ismail AS. Mana ada 2 orang Nabi pada masa tersebut. Nampak? Boleh? Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW ada berapa orang Nabi? Seorang saja. Lepas Nabi Muhammad wafat, ada tak perlu Nabi lagi? Tak perlu. Kalau siapa mengaku jadi Nabi macam mana? Sesat tak? Sesat. Siapa mengaku dia sebagai Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW wafat, maka dia sesat. Dulu kan pernah kita dengarkan, ada Rasul Melayu. Benar kan? Rasul Melayu. Dia kata, ditanya kenapa Tuhan mengaku sebagai Rasul? Dia kata, bukankah kepada setiap umat itu ada Rasul? Dia kata, fi kulli ummatir Rasul. Pada setiap umat ada Rasul, dia kata. Dia letak, dia kias kat situ lah. Sedangkan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dia kata, Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata wa khatimun nabiyyin, dan kesudahan segala nabi. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Tiadalah Nabi Muhammad itu melainkannya Rasul, dan dia bukan bapa kepada salah seorang daripada kamu, tetapi dia merupakan Rasulullah, dan kesudahan para nabi. Jelaskan dalam Quran sebut. So Nabi Muhammad itu kesudahan segala nabi. Tak ada lagi selepas daripada Nabi Muhammad SAW. So siapa yang mengaku sebagai nabi, maka dia sebagai orang yang sesat. Tak betul lah. Faham kan? Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun apa? Kenapa dia makan tahun gajah? Kenapa dia makan tahun gajah? Karena pada masa tersebut adanya peristiwa tentera bergajah. Tentera bergajah. Siapa dia punya ketua tu? Abraha. Abraha daripada mana? Abraha daripada Yaman. Kenapa Abraha nak menyerang Kaabah?
Kerana dia benci, tak suka dengan orang Arab yang asyik berkumpul setiap tahun di Kaabah pada setiap tahun. Walaupun Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan lagi pada masa tersebut, baru nak lahir, tetapi orang-orang yang sebelum daripada itu, mereka tetap mengerjakan haji dan umrah pada setiap tahun, mengikut ajaran Nabi yang sebelumnya. Cuma cara dan juga pendekatan yang mereka buat, walaupun mereka mengajikan haji dan umrah, tapi dicampur dengan benda-benda yang tak elok juga. Contohnya mereka bertawaf di Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Mereka juga bertepuk tangan. Sedangkan dalam mengerjakan haji umrah, adakah tepuk tangan? Tak ada. Ketika mengerjakan haji dan umrah, bertawaf di Kaabah, perlukah menanggalkan pakaian? Tidak, mereka tidak menggunakan pakaian. Ikut pada syariat Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka buat. Jadi walaupun mereka mengikut agama yang hanif, yang sebelum itu dikatakan hanif, tetapi mereka mencampur adukan perkara-perkara yang batil. Kemudian kita kembali pada Abraha tadi. Abraha ini dia ada buat satu istana ataupun gereja lah. Gereja yang besar di Yaman. Jadi tujuan dia buat tadi untuk menarik perhatian orang Arab, supaya mereka menumpukan perhatian ke sana setiap tahun. Tetapi walaupun dibuat gereja itu yang hebat, gagah, tetapi orang Arab tetap mengerjakan haji umrah setiap tahun di Kaabah di Mekah. Jadi sebabkan oleh perasaan cemburu, iri hati, dengki kepada orang Arab dan Mekah yang masa tu Kaabah sentiasa menjadi tumpuan. Jadi akhirnya dia buat perancangan untuk menyerang Kaabah dengan menaiki apa? Gajah. Berapa jumlah tentera dia? Jumlah tentera-tenteranya lebih kurang dalam 60,000 orang. 60,000 orang dipersiapkan dengan tentera bergajah. Bila sampai di satu tempat di antara Mina dengan Muzdalifah, dari tempat situ mereka berhenti untuk buat persiapan seterusnya untuk menyerang Kaabah. Tetapi apa yang berlaku ketika gajah mereka diarahkan untuk menuju ke Kaabah, gajah-gajah tadi tetapi tak minatlah macam tu. Gajah tak minat nak serang. Tapi bila diarahkan ke Yaman, gajah tadi bingkas bangun cepat nak berjalan balik ke Yaman. So maknanya binatang, rupa-rupanya dia dah tahu dah ada alamat yang tak elok. Kadang-kadang manusia tak tahu alamat yang tak elok yang berlaku pada kita. Kita tak boleh nak baca. Kita tak boleh nak baca. Ada benda yang buruk kadang-kadang berlaku pada kita. Tiba-tiba tu dah berlaku kemalangan. Tiba-tiba berlaku kebakaran. Tiba-tiba mati lemas. Ada tak kita dibagi tanda dan alamat? Ada tak? Tak ada. Jarang ada lah. Ada sesekali tu ada juga, tapi jarang ada lah. Tiba-tiba baru aja tadi kita mengetel sama kan, baru saja minum tadi kat kedai, dah tak ada dah meninggal dia. Nampak? Tak sempat nak buat persiapan apa-apa, tiba-tiba dah meninggal. Macam tu. Itu antara perkara-perkara gaib lah. Maknanya dalam bab kematian ni di antara benda-benda gaib yang kadang kita tak tahu pun benda tu tiba-tiba berlaku. Masya-Allah. Jadi tentera bergajah tadi, gajah tadi itu tak gajah. Gajah bahasa Arab apa? Filun. Fil apa kan? Gajah. Okey. Kalau lembu? Bakaratun. Pandai semua kan? Kalau basikal. Tak tahu. Kereta? Sajaratun kereta. Sayaratun. Okey?
Jadi kita kembali pada gajah tadi. Rupa-rupanya binatang ni Allah Ta'ala berkelebihan. Dia dah tahu dah. Oh, agak ada tanda tak elok berlaku. Jadi tiba-tiba tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan pada tentera daripada burung apa? Burung ababil. Jadi burung ababil itu saiznya bukannya besar pun, kecil je. Lebih kurang macam saiz burung layang-layang je. Sebut dalam tengok dalam YouTube. Burung ababil. Okey. Jadi dia bawa 3 biji batu daripada neraka. Masya-Allah. Satu di paruhnya dan 2 di kaki dia. Kemudian batu-batu tadi dilemparkan, dijatuhkan kepada tentera bergajah. Apa terjadi pada tentera bergajah? Semuanya mati hancur. Seperti daun kayu yang dimakan oleh ular. Masya-Allah. Itu jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan, peranan Allah Ta'ala ni menjaga rumah Allah Ta'ala. Itu sebabnya namanya Kaabah ataupun Baitullah. Apa maksud Baitullah? Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi rumah Allah Ta'ala ni dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So sesiapa saja yang cuba nak meruntuhkan Kaabah, maka sudah tentu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kita kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dilahirkan, bagaimana keadaan Nabi ketika dilahirkan? Sudah sudah apa? Ini antara khususiah Nabi. Khususiah mana kelebihan yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah Nabi dilahirkan dalam keadaan telah bersunat, berhatan. Okey. Itu kelebihan yang ada pada Nabi. Kemudian ketika Nabi Siti Aminah melahirkan Rasulullah, maka terpancarlah cahaya. Terpancarlah cahaya sehingga nampak kelihatan istana-istana. Kan? Kisra, Rom dan Parsi. Ini salah satu tanda dah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT telah menggunakan pangkat kenabian kepada Nabi SAW pada umur dia 40 tahun. Bila Nabi dilantik sebagai Nabi Rasul pada umur 40 tahun. Bila dilantik sebagai Nabi dan Rasul, maka Nabi dikurniakan mukjizat. Apa mukjizat terbesar Nabi? Al-Quran. Quran mukjizat terbesar. Banyak lagi mukjizat yang lain. Okey. Disebut oleh para ulama, maknanya mukjizat kan itu kelebihan luar biasa yang digunakan kepada para nabi dan rasul. Sebelum dilantik sebagai nabi dan rasul, nabi juga ada keistimewaan tertentu. Itu namanya irhas. Irhas. Macam mana ejaan dia? Irhas. Alif, Ra, Ha, Sad. Irhas. Alif, Ra, Ha, Sad. Irhas. Apa makna irhas? Irhas kelebihan-kelebihan tertentu yang ada pada Nabi sebelum dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Contohnya Nabi digelarkan sebagai Al-Alamin, orang yang sangat amanah. Okey. Ingat tak kisah Halimatul Sa'diyah? Ingat tak? Siapa Halimatul Sa'diyah? Itulah ibu susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut kepada adab budaya orang Arab ni, mana-mana anak yang lahir di kota Mekah, dalam kota, kebiasaannya waktu lahir tadi mereka akan dah cari dah ibu susu. Cari ibu susu. Diceritakan dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Dalam kitab Sirah Ibn Hisham diceritakan bahawa Halimatul Sa'diyah kan, perkampungan dia masa tu dilanda oleh kemarau. Perkampungan namanya perkampungan Bani Sa'ad bin Bak. Bani Sa'ad bin Bak ni perkampungannya dilanda oleh kemarau yang panjang. Kemudian Halimatul Sa'diyah pula, dia ni biasa mengambil anak angkat kalau sebelum ni. Itu juga dengan orang kata wanita-wanita yang terdapat di situ.
mereka biasa mencari anak-anak angkat untuk mereka susukan, untuk menambahkan pendapatan mereka. Itu adat antara budaya Arab lah, mencari ibu susu, ataupun anak susuan untuk mereka susukan supaya mereka mendapat pendapatan ke situlah. Jadi satu hari Halimatul Sa'diyah pun pergilah ramai-ramai bersama dengan perempuan-perempuan golongan Bani Sa'ad tadi, mereka menuju ke Mekah. Dengan tujuan dan perancangan untuk mendapat anak susuan yang boleh mereka susukan. Ketika mereka dalam perjalanan tadi, Halimatul Sa'diyah dia bukan sahaja pergi dengan tangan kosong, dia juga ada anak lain yang dia susukan masa itu. Masa itu pula dalam kesempitan sampaikan anak-anak yang disusukan tu menangis. Kemudian dia punya kambing-kambingnya macam tak ada susu. Kambing pun tak ada susu. Lepas tu kemarau lagi. Lepas tu binatang keldai yang mereka naik pun dalam keadaan kurus kering dan sebagainya. Jadi mereka sangat, orang kata, daif lah, susah lah kehidupan mereka masa itu. Jadi semua berduyun pergi menuju ke Mekah. Untung-untung nanti kalau mungkin dapat anak-anak angkat yang boleh mereka susukan. Jadi Halimatul Sa'diyah pun pergilah bersama dengan suami dia. Pergilah menuju ke Mekah. Sampai di Mekah, kan, yang masa tu Nabi Muhammad SAW dia telah pun menjadi seorang anak yang yatim. Ayah Nabi telah pun meninggal ketika masih Nabi dalam kandungan. Betul kan? Betul. Jadi Halimatul Sa'diyah sangat berharap dia akan mendapat seorang anak angkat yang bapa atau ibu dia seorang yang kaya. Bila kaya, boleh memberikan pendapatan lebih pada dia untuk menyusukan anak tadi. Dan masa tu Nabi Muhammad pula dia dalam keadaan yatim. Bila yatim, faham je lah, susah kan, ibu dia seorang yang susah kan, dia keadaan dhaif. Jadi timbullah, dan Nabi masa tu pun telah pun orang kata ditunjukkan kepada wanita-wanita yang lain, wanita-wanita Bani Sa'ad yang lain. Masing-masing semua menolak. Bila bertanya siapakah Muhammad ini, bila sebut Muhammad ni seorang anak yatim dan sebagainya, jadi masing-masing semua menolak, tak nak mengambil Nabi Muhammad itu sebagai anak angkat. Sehinggalah satu ketika semua di kalangan orang kata wanita-wanita Sa'ad tadi masing-masing dah dapat anak-anak angkat yang kebanyakan mereka anak-anak orang kaya. Dan mereka dalam perjalanan nak tuju baliklah. Sedangkan Halimatul Sa'diyah masa tu dia seorang pun masih lagi dia tak dapat. Tak ada seorang pun yang angkat yang dia dapat. Akhir dia pun berkata pada suaminya, dia kata, "Wahai suamiku," dia kata, "kita tak boleh balik dengan tangan kosong. Kita tak boleh balik dengan tangan kosong. Kan? Kita ambil jugalah Muhammad ni walaupun dia seorang anak yang yatim. Mana tahu mungkin ada keberkatan yang ada pada anak ni." Maka suami dia kata, "Ambillah," dia kata. "Daripada kita balik tangan kosong, tak ada apa-apa, ambillah walaupun dia anak yatim." Maka akhirnya Halimatul Sa'diyah pun ambillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak angkat dia. Bila ambil sebagai anak angkat, kan? Bila dah ambil anak angkat, maka dia bawa balik. Dalam perjalanan balik tadi, kan, Nabi pun dah mula menyusu dengan Halimatul Sa'diyah. Tiba-tiba susu dia, ibu dia Halimatul Sa'diyah tadi, susu dia banyak. Dan Nabi pun menyusu dengan kenyang sekali. Lepas tu anak-anak yang lain yang juga menjadikan saudara susuan kepada Nabi pun masing-masing pun menyusu juga dengan Halimatul Sa'diyah. Mereka pun kenyang, sonok. Kalau sebelum ni mereka asyik menangis. Sebab apa? Susu tak banyak. Siapa dulu menyusu dengan mak dia? Siapa yang tak menyusu? Siapa yang dah besar menyusu lagi? Ada tak dah besar menyusu? Tak tahulah, balik rumah dia menyusu dengan mak dia. Dia tengok adik dia menyusu, dia pun sekali nak menyusu. Mak dah menyusu boleh tak? Kan? Kau dah besar dah, gigi dah banyak, nak menyusu apa lagi? Nak menyusu ni yang tak ada gigi tu tak?
Kali ayah menyusu je tu. Tu lain. Tu lain cerita. Tu lain cerita kan. Ni kamu ni gigi dah penuh kan. Tak boleh menyusu lagi lah. Malulah lah menyusu. Okey. Jadi kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian apa yang berlaku kepada Amir Sa'diyah bila dia bawa balik Rasulullah SAW ke perkampungan Bani Sa'ad? Kan luar biasa. Pelajar luar biasa. Kerana sebelum ni keadaan kering, telah tumbuh rumput yang banyak, subur. Kambing-kambing mereka menjadi terutama sekali kambing-kambing daripada Al-Mu'tasim Sa'diyah. Kambing-kambing mereka yang sebelum ni kurus kering dah gemuk. Susu mereka dah penuh, kantung susu mereka. Dan Nabi Muhammad SAW hidup dalam keadaan di bawah jaga Al-Mu'tasim Sa'diyah. Hampir selama 2 tahun. Hampir genap 2 tahun dia menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Itu salah seorang daripada ibu susu Nabi Muhammad SAW. Ada tak ibu susu yang lain? Siapa? Suhaibatul Islamiyah. Ada seorang lagi kan? Tapi yang banyak diceritakan itulah Halimatus Sa'diyah. Okey. Satu hari tuan-tuan, satu hari pelajar kan, ketika Nabi Muhammad SAW bermain bersama dengan saudara susuannya, tiba-tiba datanglah 2 lembaga. Lembaga. Apa lembaga tu? Siapa dia lembaga tu? Malaikat. Rupanya malaikat. Iaitulah malaikat Jibril alaihissalam dengan ada satu malaikat lagi. Ketika Nabi SAW tengah bermain, ditangkapnya Nabi Muhammad SAW dan dibelah dada Rasulullah SAW. Kawan susuan tadi semua takut, cepat lagi. Kenapa? Dia tampak lembaga. Maka malaikat berkata di kalangan mereka, adakah ini dia orangnya? Ni budak dia? Inilah budak dia. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun ditangkap oleh malaikat dan dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan benda-benda yang tak elok dalam hati Nabi, dalam dada Nabi, dan dimasukkan dengan nur cahaya iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada kejadian tadi, video perkara tadi sampai kepada Halimatus Sa'diyah. Bila sampai kepada Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah kata, saya takutlah nak menjaga budak ni lagi. Sebab ada lembaga. Takut dia ni, Muhammad ini, ada sesuatu benda yang tak elok berlaku pada dia. Kalau macam tu, kita pulangkan semulalah kepada ibu dia di Mekah. Jadi mereka pun buat keputusan untuk memulangkan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya di Mekah, Siti Aminah. Siapa nama ibu Nabi? Siti Aminah. Ibu Nabi wafat di mana? Apa tempat ibu Nabi wafat? Namanya Abwa, yang terdapat berhampiran dengan Madinah. Di situ ibu Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ibu Nabi dah wafat, maka jadilah Nabi yatim piatu. Kita kembali pada kisah tadi, para pelajar. Jadi ketika Halimatus Sa'diyah nak bercadang untuk memulangkan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya Siti Aminah, maka Siti Aminah pun tanyalah kepada Halimatus Sa'diyah, wahai Halimatus Sa'diyah, dia kata, kenapa nak pulangkan anak ini? Bukankah belum genap 2 tahun? Dia kata, belum genap 2 tahun penyusuan lagi masa tu. Kenapa nak dipulangkan? Maka dia pun ceritalah tentang apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aminah kata, janganlah kau takut, dia kata. Janganlah kau takut. Sebenarnya anak ini dia dah ada tanda-tanda dia akan menjadi seorang yang besar, seorang yang hebat, seorang yang besar, orang yang hebat, orang yang ternama. Janganlah kau takut, kau bawalah balik semula. Maka akhirnya Halimatus Sa'diyah pun bawa baliklah Nabi Muhammad SAW kembali berada di bawah jagaannya. Itu di antara khususiah. Faham kan khususiah?
mana kelebihan tertentu yang ada pada Nabi sebelum dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Dah ada dah tanda-tanda dia. Apa lagi tanda Nabi? Kelebihan daripada Nabi. Okey, kisah Nabi pergi berniaga ke negeri Syam. Okey, dalam perjalanan Nabi berniaga ke negeri Syam, apa yang sentiasa mengikuti Nabi? Awan. Okey, awan sentiasa ikut Nabi. Mana Nabi pergi, Nabi dia follow je. Sedangkan orang lain panas, tapi Nabi tidak panas. Kemudian bila sampai ke negeri Syam, rupa-rupanya kelakuan Nabi itu sentiasa diperhatikan oleh seorang apa? Seorang Rasul, malaikat, seorang rahib, seorang apa? Seorang rahib atau pendeta. Namanya Rahib Buhairah. Dan Nabi berteduh di bawah sebatang pokok, yang mana tidak akan berteduh bawah pokok itu melainkan dia seorang Nabi. Jadi kat situ dah Rahib Buhairah pun dia dah tahu, dah ada tanda-tanda kenabian. Kemudian apa lagi yang Rahib Buhairah tengok pada Nabi yang menyatakan Nabi ni seorang Nabi? Dia tengok kat bahagian belakang belikat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Apa yang ada pada belakang Nabi? Apa yang ada pada belakang Nabi? Cop kenabian. Cop kenabian. Ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat situ dah nampak, ini dia Muhammad. Kemudian setelah dinampak tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi, akhirnya Rahib Buhairah pun beritahulah kepada Abu Talib. Yang masa itu Abu Talib pun pergi berniaga ke negeri Syam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Abu Talib, dia kata, wahai Abu Talib, siapakah budak ini? Dia kata, itu anak aku. Bila Rahib Buhairah tanya dengan Abu Talib, wahai Abu Talib, siapakah budak ini? Dia adalah anakku. Mustahil dia ni anak kau. Maka akhirnya Abu Talib kata, sebenarnya dia bukan anakku, dia adalah anak saudaraku. Baru dia terus terang. Maka Buhairah pun kata, sebenarnya dia ni dah ada tanda-tanda kenabian pada dia. Dia akan menjadi seorang yang hebat. Akan tetapi orang-orang Yahudi sentiasa memperhatikan dia. Sebab kelahiran Nabi, seorang Nabi ini telah pun disebut dalam kitab-kitab orang-orang Yahudi. Kitab Taurat dah sebut dah bahawa akan lahir seorangnya Nabi. Cuma tak tahu Nabi itu daripada keturunan mana, bangsa apa tak disebut. Jangan orang Yahudi kata harap-harap yang Nabi yang lahir itu daripada bangsa kita. Rupa-rupanya lahirnya Nabi ini daripada bangsa mana? Bangsa Islam? Bangsa Arab ke Melayu? Arab. Okey, dalam bangsa Arab. Okey. Dalam bahasa dia bangsa Arab lah. Arab Quraisy, Arab Quraisy daripada keturunan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Okey. Kemudian pernah dengar tak cerita berkenaan Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kisah sejarah Islam menyatakan bahawa Abdul Muttalib ni pernah bernazar. Seandainya kalau dia mendapat anak lelaki yang ke-10, dia akan korbankan anaknya ke Kaabah. Masya-Allah. Ni dah macam budaya Arab. Kan? Kalau dia dah ada anak masa tu, kan, sebanyak 9 orang anak lelaki. 9 orang anak lelaki. Semua hero-hero kan. Itu. Kemudian dia kata, kalau aku dapat anak yang ke-10 ni lelaki, maka aku akan korbankan ke Kaabah. Tup-tup ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dia mendapat anak lelaki. Namanya siapa?
Abdullah, iaitulah bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan dia dah bernazar untuk mengorbankan Abdullah ke Kaabah ni, nak tak nak dia kena tunaikan nazar dia. Style dia lah. Orang Arab masa tu, jadi dia kena tunaikan nazar dia. Tetapi dibantah oleh kekawan dia. Dibantah oleh kekawan dia, dibantah oleh orang kata anak-anak lelaki yang lain. Dia kata, ayah kenapa nak korbankan Abdullah ni, adik kita ni? Ayah kata, Abdullah kata, aku dah bernazar dah, aku kena buat juga. Tapi akhirnya setelah dia dipujuk dan sebagainya, maka akhirnya dia berlembut sikit lah. Berlembut. Cuma macam mana nak menebus Abdullah ini? Ini punya soalannya. Kerana Abdullah ni mesti ditebus. Sebab apa? Dia bernazar. Bila nazar, kena tunaikan nazar itu. Jadi macam mana nak tebus Abdullah itu supaya jangan dia ni dikorbankan? Maka timbullah pandangan daripada orang-orang tua di situ. Dia kata, pergilah kamu wahai Abdul Muttalib, kan, ke satu perkampungan yang terdapat di Madinah. Di situ terdapatnya seorang dukun wanita. Dukun dukun wanita. Bila mereka pun pergilah untuk menerima pandangan dan nasihat. Sampai di sana rupa-rupanya dukun wanita tu tak ada ke situ. Dia dah pergi ke Khaybar, satu tempat bernama Khaybar. Mereka pun pergi ke Khaybar. Sampai ke Khaybar tadi, mereka pun tanyalah kepada dukun wanita itu berkenaan dengan masalah mereka dan macam mana nak caranya untuk menebus akan Abdullah tadi. Maka akhirnya dukun wanita tu memberikan cadangan dan pandangan. Dia kata, kan, dia tanya, bagaimanakah kalau seandainya berlaku apa-apa di Mekah, adat budaya kamu? Kalau nak menebus seorang itu, apa yang kamu bayar kebiasaannya kalau di Mekah? Biasanya dia kata, kalau kami nak tebus seseorang, kami terpaksa membayar dengan 10 ekor unta. 10 ekor unta kalau kita nak tebus seseorang. Kata. Ataupun diat lah. Kalau nak bayar diat, kebiasaannya dalam 10 ekor unta. Maka dukun wanita tu kata, macam itulah cara dia. Saya mendapat petunjuk daripada jin saya, dia kata. Dia ni boleh jin tu kan, dukun wanita ni. Saya mendapat petunjuk daripada jin saya, kalau kamu nak tebus Abdullah ini, hendaklah tebusnya dengan sekali kamu kena buat undian cabutan, kan? Sekali kamu buat cabutan tu naik nama Abdullah, maka hendaklah tebus dengan 10 ekor unta. Maka akhirnya Abdullah pun buatlah, pergilah jumpa dengan penjaga Kaabah, kan, minta supaya dibuat cabutan. Undian ataupun cabutan. Di mana pada undian itu dia ada 2 benda yang ditulis. Satu nama unta dan satu lagi nama Abdullah. Kan? Kalau dicabut undian itu naik nama Abdullah, maka naklah dibayar dengan 10 ekor unta. Okey? Kalau yang dicabut itu nama unta, maka naklah disembelih unta, tak perlu disembelihkan Abdullah. Maka dibuatlah cabutan. Kali pertama dibuat cabutan, naik siapa? Nama siapa? Unta ke Abdullah? Nama Abdullah yang naik. Jadi terpaksa letak 10 ekor unta. Kemudian buat lagi undian kali kedua. Nama siapa yang naik? Unta ke Abdullah? Abdullah lagi, bayar lagi 10 ekor unta. Buat lagi cabutan kali 3. Nama siapa naik? Abdullah lagi naik, bayar lagi 10 ekor unta. Dah berapa dah? Dah 30 ekor unta. Buat lagi sampailah ke 10 kali. Nama siapa yang naik? Tetap Abdullah. Tetap Abdullah. Masya Allah. So kena bayar, kena ganti dengan 100 ekor unta, kena tebus. Masya Allah. Kemudian dibuat lagi cabutan yang ke-11. Bila buat cabutan ke-11, barulah naik nama unta. Baru nama unta yang ke-11. Kemudian Abdul Muttalib kata, saya tak berhati. Kita mesti buat cabutan 2 kali lagi. 2 kali lagi kena buat cabutan. Mana kali yang ke-12 dan ke-13. Maka dibuat lagi cabutan yang ke-12. Bila buat cabutan yang ke-12, nama siapa yang naik? Unta ataupun Abdullah?
unta. Buat lagi cabutan yang ke-13. Nama siapa naik? Unta. Alhamdulillah. Maka terselamatlah Abdullah daripada dikorbankan. Dan unta-unta tadi maka terpaksalah disembelih 100 ekor unta. Masya Allah, konyanglah kita kan makan unta kan, daging unta. Banyak tu unta kan, 100 ekor. Semua joki lah gitu istilah kita. Tahu tak joki? Joki lah kita, giang lah dapat makan daging unta. Jadi semua seronok. Dan ada unta itu yang dia bagi sama mereka sebanyak 100 unta. Maka selepaslah Abdullah. Okey. Kemudian daripada Abdullah tadi, maka Abdullah pun berkahwinlah dengan Siti Aminah. Siapa Siti Aminah ini? Dia seorang daripada keturunan yang hebat. Bukan calang-calang keturunan yang baik. Itu sebabnya Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata, senantiasalah aku itu berpindah daripada satu sulbi kepada satu sulbi yang baik. Nampak? Senantiasa aku itu berpindah daripada satu tulang sulbi ke satu tulang sulbi yang baik yang lain. Sampailah kepada ayahnya Abdullah dan juga ibunya Siti Aminah. Masya Allah. Faham kan? Baik. Kemudian dalam Nabi Muhammad SAW, bila dah dilantik sebagai Nabi dan Rasul, Nabi dilantik sebagai Nabi Rasul pada umur dia 40 tahun. Bila dah lantik Nabi dan Rasul, maka ada tanggungjawab besar. Tanggungjawab besar. So kalau kamu dah dilantik sebagai, contohlah, pengawas, apa peranan kamu sebagai pengawas? Bila kamu dah dilantik sebagai ketua kelas, apa peranan kamu sebagai ketua kelas? Okey, adakah ketua kelas duduk je termenung ya? Ataupun pengawas duduk menung je, boleh ke? Tak boleh. So ada tanggungjawab. Guru besar pun ada tanggungjawab. Kan? Cikgu-cikgu pun ada tanggungjawab. Para asatizah pun ada tanggungjawab. Ustaz pun ada tanggungjawab. So masing-masing ada tanggungjawab. Dan setiap tanggungjawab itu besok akan ditanya oleh Allah Ta'ala akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, fa imam ra'in wa huwa mas'ulun. Setiap kamu adalah penjaga dan pemegang amanah, dan kamu akan ditanya tentang amanah yang ditanggungjawabkan pada diri kamu. Okey, dalam Nabi berdakwah, ada tak cabarannya Nabi ketika berdakwah? Ada macam-macam cabaran. Nabi dihina, Nabi dipelekehkan, kan? Antara orang yang kuat menentang Nabi siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal ni rupa-rupanya dia lah bapa saudara Nabi. Dia ni bapa saudara. Tapi kepala tak sama macam kepala Nabi. Okey. Jadi dalam satu keluarga kadang-kadang ada yang dogi, kadang ada yang tak dogi. Ada yang dia ni pro ke sini, yang ni pro ke sini dan sebagainya. Jadi masing-masing kadang-kadang tak sama, walaupun dalam satu keluarga, satu adik-beradik. Saudara-saudara, suku sepapat dan sebagainya. Boleh? Faham kan? Jadi antara orang yang kuat menentang Nabi ialah Abu Jahal. Satu hari, adik-adik pelajar, kan, Abu Jahal berkata kepada kawan dia, aku tak puas hatilah dengan Muhammad ni. Kan, dia sentiasa menghina Tuhan-Tuhan kita. Dia ni sebagai pemecah masyarakat orang Arab. Saya bersadang, saya nak letakkan, nak himpapkan batu yang besar di belakang dia ketika dia tengah beribadah. Dia kata pada kawan dia lah. Dia kata, wahai Abu Hakam, dia kata, gelarannya Abu Hakam. Nama sebenar Abu Hakam. Gelarannya Abu Jahal. Nama sebenarnya Abu Hakam bin Hisham. Abu Hakam bin Hisham. Gelarannya Abu Jahal. Abu yang jahil. Pemana jahal? Jahil. Abu Jahil. Bapak jahil lah saya kata. Jadi dia kata pada kawan dia, aku tak puas hati dengan Muhammad. Aku nak letakkan, nak impakkan batu yang besar kepada Muhammad ketika ibadah.
Kawan dia kata, kalau kau berani kau buatlah, Abu Jahal kata. Kami semua nak tengok kau berani ke tidak. Maka satu hari Nabi pun masuk dalam kawasan Kaabah nak beribadah kepada Allah Taala. Ketika Nabi bersujud ke Kaabah, maka Abu Jahal pun ambil satu batu yang besar nak dihimpapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila nak dihimpap tadi, kan ketika Nabi sujud, tiba-tiba Abu Jahal tak jadi himpap. Dia tak jadi letakkan batu tu belakang Nabi. Dia lari kelang kabut, putar bating lagi. Tak cukup tanah lagi. Batu tu terpelanting tak ke mana dah. Maka kawan dia tanya, wahai Abu Jahal, kata, apa yang berlaku? Tadi bukan main lagi kau nak impakkan batu atas Muhammad ini. Tadi. Maka Abu Jahal kata, aku memang perancang tadi memang nak impakkan batu. Tapi ketika aku nak impakkan batu tadi, dia kata, tiba-tiba kan ternampaklah seekor singa yang sangat besar. Ada yang mengatakan seekor unta jantan. Seekor unta jantan yang sangat besar, kan, dengan taring dia, tak tahulah unta bertaring dan sebagainya. Sebut ada taring kata. Yang mana unta tu nak terkam dia, nak makan dia. Masya-Allah. Maka aku pun cabut lari kata, tak berani aku. Jadi siapakah unta jantan itu? Siapakah dia? Ialah malaikat Jibril alaihissalam. Rupanya malaikat Jibril. Yang menyamar, dia kata, kan, Nabi Jibril kata pada Muhammad, ya Muhammad, dia kata kalau seandainya Abu Jahal meneruskan hasratnya, sudah tentu aku akan bunuh dia. Akan bunuh dia, aku akan hentak dia, hancurkan dan sebagainya. Itu kata-kata yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Okey, dakwah Nabi ada 2 tahap. Ada berapa tahap? 2. Tahap yang pertama secara sir, secara sembunyi-sembunyi, kan? Tahap yang kedua secara terang-terangan. Untuk tahap pertama Allah Ta'ala berkata, kan, fa'anzir ashirataka aqrabin. Fa'anzir ashirataka aqrabin, berilah peringatan untuk saudara-saudara kamu yang terdekat. Itu tahap yang pertama, tahap secara rahsia-rahsia. Jadi ramai di kalangan sahabat-sahabat masa itu masuk Islam secara rahsia-rahsia. Sesiapa yang dapat diketahui masuk Islam, maka dia akan dipukul, disesa. Siapa antara yang dipukul? Bilal bin Rabah. Dia seorang hamba. Dia masuk Islam dan kadang sembunyi, tapi diketahui oleh majikan dia. Siapa lagi yang dipukul, yang dibunuh? Siapa? Keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Kan? Itu antara orang-orang yang mendapat cabaran yang hebat. Kan, yang dibunuh. Kan, tapi mereka itu semua syahid. Masya-Allah. Walaupun mereka terbunuh, tapi mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan akidah mereka. Apa terjadi pada Bilal bin Rabah? Di mana dia dipukul? Di mana dia diseret? Di padang pasir yang panas. Bayangkanlah kalau kamu diheret di padang pasir yang panas. Apa perasaan kamu? Sakit tak? Sakit. Contohlah kat jalan raya tu je lah. Kalau jalan raya tu kamu diseret di jalan raya tu, sakit tak? Pedih tak? Pedih, sakit. Itulah yang berlaku pada Bilal bin Rabah. Dia seorang hamba yang berkulit hitam. Tapi walaupun dia hamba seorang yang berkulit hitam, tetapi yang penting iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nampak? Allah Taala tidak menilik kepada rupa kamu, dan Allah Taala tidak menilik kepada jasad kamu, tapi Allah Taala menilik kepada hati kamu, dan juga amalan kamu.
Masya-Allah. Ustaz bekerja di unit ukhuwah. Unit ukhuwah bahagian dakwah. Okey, jaga mualaf. Jaga apa? Golongan-golongan mualaf. Dan ramai yang nak masuk Islam ni biasa kadang kita syahadahkan. Rupa-rupanya ramai yang masuk Islam. Bukan sahaja di kalangan orang Cina, golongan India, malahan Sabah, Sarawak pun sekarang ni banyak masuk Islam. Orang Iban pun banyak masuk Islam sekarang ni. Dulu je kan jarang kita dengar orang Iban masuk Islam. Sekarang ni banyak orang Iban. Kadazan pun ramai masuk Islam. Boleh katakan setiap minggu tak ada je yang masuk Islam. Tujuan dia masuk Islam tu masalah dia lah. Ada yang tak masuk Islam tu mungkin dia nak berkahwin. Sebab ada pasangan dua Islam, maka dia nak kahwin, maka dia kena masuk Islam. Itu masalah kedua lah. Yang penting Allah Ta'ala telah beri taufik hidayah pada dia untuk masuk Islam. Bila dah masuk Islam pula, so kita kena ada kelas. Kena ada kelas fardu ain kepada mereka. Macam pejabat agama, kita ada SRZ. Maknanya sukarelawan rakan ziarah. Sukarelawan rakan ziarah ni sebenarnya dilantik oleh MAIS. Mereka inilah biasa akan ziarah kepada mana-mana mualaf yang dah masuk Islam. Dia ajar fardu ain, tentang solat, tentang sembahyang, tentang mengaji dan sebagainya. Okey. Di sini ada tak anak-anak yang mualaf ni? Ada tak? Ustaz tanya sini, ada tak siapa ibu atau ayah dia mualaf? Ada tak? Seorang. Ada lagi? Dua lagi? Jangan main angkat ni. Orang angkat kamu angkat. Mak ayah dia seorang mualaf. Saudara baru. Ada angkat tangan? Seorang. Lagi? Mak ayah kamu dia keturunan mana? Cina. Cina Muslim lah. Lain-lain? Ada tak mak ayah dia seorang mu'alaf? Ada. Kategori mu'alaf ini dia bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun maka dikira sebagai mu'alaf lagi. Lepas 5 tahun ke atas maka kita tak akan namakan sebagai mu'alaf lagi. Gitu. Kita tak namakan mu'alaf. So untuk mu'alaf ni dia adalah lawan-lawan dia. Ini disediakan oleh MAIS. Gitu. Jadi anak mu'alaf ni kira anak yang istimewa lah. Anak mu'alaf ni kira istimewa. Dia bukan pelajar cacat dia istimewa. Kadang-kadang kita nampak pelajar cacat dia istimewa. Sebenarnya anak mu'alaf ni pun istimewa juga. Sebab apa? Dia ni masuk Islam kemudian. Bukan macam kita. Kita daripada kecil-kecil dah Islam. Mak ayah kita dah Islam, tu kan? Kita kecil-kecil dah Islam, ayah kita pun dah Islam. Kita yang mu'alaf ni lain. Mana Allah Ta'ala bagi taufik hidayah kepada mak dan ayahnya masuk Islam. Masya-Allah tuan. Malahan kadang-kadang ada di kalangan mereka ini pula jadi ustaz dan ustazah. Dia lah pula kadang-kadang lebih baik pada kita pula. Kita masuk Islam awal dah. Tapi dia masuk Islam kemudian. Tiba-tiba tengok dia lagi hebat daripada kita. Dia lagi pula jadi ustaz lagi. Jadi ustazah pula lagi. Ada kan kita tengok kan? Mereka lagi hebat daripada kita. Masya-Allah. Itu Allah Ta'ala bagikan kelebihan lah kepada dia. Baik, kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala telah menggunakan akhlak yang terpuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang paling baik. Nabi juga ada sebut taraktu fikum amraini ma in tamaksattum bihima lan tadullukum abada wa kitabullah sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Aku tinggal pada kamu dua perkara yang kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lama, kata Nabi. Apa dia yang kita kena berpegang teguh? Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak?
Jadi Nabi tinggalkan kita Quran. So Quran jangan dilupakan baca. Quran jangan lupakan baca. Ustaz pesan kepada semua jangan tinggalkan Quran. Kalau boleh hafal Quran. Akan nanti suatu hari mungkin masuk sekolah menengah, ambil yang kelas tahfiz Quran. Anak Ustaz ada anak seorang. Ustaz ada anak seorang perempuan yang dia hafal Quran. Dia dulu sekolah menengah agama sains Selaru. Anak yang nombor 5 lah perempuan. Dia dah hafal Quran. Sekarang ni dia dah masuk UiTM dah. Itu anak nombor 5. Anak nombor 4 sekolah menengah agama Syekh Muhammad Haji Umar Yatim. Dia Ulu Gadung. Dia pun dah masuk 25 juz dah. 25 juz Quran yang dia dah hafal. InsyaAllah tak lama lagi dia akan hafal Quran lah. Itu anak yang ke-6. Anak yang ke-7 di sekolah Syam. Kemudian yang lain tu ada yang dah ijazah dan sebagainya. Jadi Ustaz berpesan kepada semua pelajar-pelajar, yang pertama, naklah kita sentiasa menghayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita berselawat bersama-sama? Boleh. Jom kita selawat untuk tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh cuba? Bangun, boleh? Okey, kita selawat sekejap. Kejap je. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Bib salam alaika, sallallahu alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Asyraqal badru alaina fatafat minhul bunuru mislahus nikama ra'aina qatu ya wajhal sururi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa ghali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad mumajjad, ya imam qiblataini, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, okey. Duduk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Jadi nampaknya masa pun dah cukup Ustaz untuk ceramah pada pagi ini. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan pada pagi ini, insya-Allah akan dapat jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kamu semua para pelajar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa beri taufik hidayah kepada kita untuk melakukan perkara-perkara kebaikan dan untuk kita sentiasa menzahirkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa banyak berselawat kepada Nabi. Man shalla alayya maratan sallallahu bihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan sekali selawat, Allah Ta'ala berselawat dengannya dengan 10 kali selawat. Okay? Alhamdulillah. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, pihak guru besar kerana sudi menyambut Ustaz untuk ceramah pada pagi ini. Dan mana-mana yang lebih pada Allah Ta'ala dan mana kurang itu kelemahan di Ustaz ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya. Raja, tak kisahlah mana-mana. Saya nak